Ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Xi Jinping, Presiden Republik Rakyat China dan Kerajaan serta Rakyat Republik Rakyat China sempena memperingati ulang tahun penubuhan hubungan diplomatik yang ke-30 antara negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Haja Masnah binti Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Waddin, Ambassador Elash di Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri bersabda, negara Brunei Darussalam sangat menghargai hubungan mesra dan tradisional yang dinikmati di semua peringkat dengan Republik Rakyat China yang terus berkembang dari interaksi yang meluas antara rakyat kedua-dua buah negara. Kerjasama kedua-dua buah negara, sabda Yang Teramat Mulia, berkembang dalam bidang perdagangan dan pelaburan, tenaga, pertanian dan perikanan, infrastruktur dan pertukaran rakyat dengan rakyat. Sebagai rakan dagangan yang penting, China telah mewujudkan usaha sama dalam hiliran minyak dan gas, perkhidmatan perbankan dan pengurusan pelaburan. Yang Teramat Mulia bersabda semasa majlis resepsi yang diadakan secara maya bagi memperingati ulang tahun penubuhan hubungan diplomatik ke-30 antara negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China dan ulang tahun ke-72 pengasasan Republik Rakyat China petang tadi. Dalam sabda, Yang Teramat Mulia menggariskan tahun ini sebagai tahun istimewa yang menandakan ulang tahun ke-30 hubungan dialog ASEAN-China. Mengenai usaha global terhadap pandemik COVID-19, Yang Teramat Mulia bersabda, dari awal-awal lagi negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China terus mengamalkan usaha saling membantu antara satu sama lain. Yang Teramat Mulia percaya kedua-dua buah negara akan terus bekerjasama rapat dalam mempromosi keamanan, kestabilan dan kemakmuran bagi manfaat yang boleh dikongsi oleh rakyat kedua-dua buah negara. Puan Yang Terutama Yu Hong, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Rakyat China ke negara Brunei Darussalam, dalam ucapannya berkata, China dan negara Brunei Darussalam telah bekerjasama ke arah mencapai kepentingan bersama dengan peralihan kerjasama yang setara. Republik Rakyat China menjadi rakan niaga ketiga terbesar negara Brunei Darussalam dan sumber terbesar bagi pelaburan langsung asing dalam beberapa tahun. Kementerian Kesihatan dengan rasa duka cita hari ini memaklumkan 2 kes COVID-19 disahkan kembali ke rahmatullah. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan memaklumkan perkara tersebut semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19. Sidang media berlangsung di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Kes pertama ialah seorang lelaki berumur 57 tahun yang merupakan kes 500. Dan kes kedua ialah seorang lelaki berumur 46 tahun yang merupakan kes 6997. Kedua-dua kes ini dikategorikan sebagai kematian disebabkan oleh COVID-19. Di kesempatan ini, saya mewakili warga Kementerian Kesihatan dan keseluruhan rakyat negara Brunei Darussalam mengucapkan takziah kepada keluarga kes-kes berkenaan. Semoga roh mereka dicucuri rahmat dan ditempatkan bersama para salihin. Sementara itu, 166 kes baharu jangkitan COVID-19 disahkan hari ini di negara Brunei Darussalam, menjadikan jumlah keseluruhan kes jangkitan meningkat kepada 7,116 kes. Terdapat 47 tambahan kes-kes baru kepada 10 kluster aktif yang sedia ada, yang merupakan kontak-kontak terdekat kepada beberapa kes positif sebelumnya. Sementara itu, terdapat 3 kluster baru telah dikesan. Kluster-kluster ini ialah kluster 6925 mengandungi 7 kes, kluster 6738 yang mengandungi 12 kes dan kluster 6625 yang mengandungi 6 kes. Dalam pada itu, satu kluster telah ditutup setelah tidak ada kes dikesan dalam kluster berkenaan selama 28 hari.
Kluster yang ditutup ialah kluster Al-Falah Freda Radin. Oleh yang demikian, jumlah kluster yang aktif adalah sebanyak 118 kluster. Sementara itu, terdapat 94 kes baru yang masih dalam siasatan bagi mengenal pasti sumber jangkitan. Dalam pada itu, 153 kes telah disahkan sembuh, yang membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 4,875 kes. Manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 2,192 kes. Di kalangan kes-kes yang dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan, 7 kes adalah dalam kategori 5 dan sedang dirawat di unit rawatan intensif. Kesemua mereka memerlukan bantuan mesin pernafasan ataupun artificial ventilation, dengan satu kes masih memerlukan bantuan mesin tambahan hadlang mesin ataupun ECMO. Sementara itu, 34 kes lain dikategorikan dalam kategori 4, iaitu mereka memerlukan bantuan oksigen dan adalah di bawah pemantauan rapi. Alhamdulillah, pada 29 September 2021 sehingga pagi tadi, Pusat Pengasingan Kebangsaan telah mencatatkan 4 kelahiran anak damit bagi 4 kes positif COVID-19. Kesemua ibu dan anak adalah dalam keadaan yang baik. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 5,575 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2, yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 355,811 ujian. Bangunan Pasar Gadong dan operasi perniagaan ditutup sementara bermula hari ini 30 September 2021 hingga satu tarikh yang akan dimaklumkan kemudian. Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan memaklumkan penutupan tersebut berikutan terdapatnya beberapa orang peniaga termasuk pengawas Pasar Gadong yang disahkan positif COVID-19 di antara 26 September hingga 28 September 2021. Bagi sebarang pertanyaan, hubungi talian 7179900 atau email info@bandaran-bsb.gov.bn. 5 lelaki dan 2 perempuan didakwa di Mahkamah Magistrate Bandar Seri Begawan atas kesalahan di bawah Seksyen 62A-2 Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204 kerana melanggar tegahan perkumpulan ramai. Penahanan ke-7 individu terbabin di sebuah rumah di Kampung Mulaun pada 18 September lalu adalah berikutan aduan yang diterima oleh pasukan polis di Raja Brunei. 4 daripada 7 individu terbabin mengaku bersalah. Mahkamah Magistrate menjatuhi hukuman denda RM6,500 atau sebulan penjara kepada Wang Siong Hiang, manakala Lam Kau Chai, Lim Yong Hang dan Lim Suna berdepan dengan denda RM5,500 atau 1 bulan penjara. Sementara itu, Liu Yun Kun, Phyllis Fang Fei Fin dan Tang Chun Siong dibebaskan dengan ikat jamin dan akan dibicarakan pada satu tarikh yang akan ditetapkan kemudian. Pelbagai sumbangan terus diterima oleh Kementerian Kesihatan dalam sama-sama menangani dan membendung penularan wabak COVID-19 di negara ini. RM20,000 disumbangkan bagi COVID-19 Relief Fund. Sumbangan berupa cek daripada Buildcon Concrete Sdn Bhd disampaikan oleh Yang Berhormat Ong Tiong Oh, Ahli Majlis Mesyuarat Negara, kepada Awang Haji Maswadi bin Haji Mohsin, Setiausaha Tetap Kementerian Kesihatan. Beberapa sumbangan turut diterima, antaranya dari Progressive Sdn Bhd dan Shumo Brunei. Orang ramai yang ingin membuat sumbangan boleh berhubung terus dengan MOH Emergency Operation Centre melalui talian 7295712 pada waktu bekerja sahaja. Mesyuarat Menteri-Menteri ASEAN ke-15 mengenai jenayah rentas sempadan AMMTC diadakan secara maya pagi tadi di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Mesyuarat dipengerusikan oleh Yang Berhormat Pihin Datuk Lela Raja Major Jeneral Bersara Datuk Peruka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Pertahanan kedua selaku pengerusi jawatan kuasa keselamatan negara. Yang Berhormat Pihin dalam ucapannya menghargai sokongan yang berterusan oleh semua ahli negara ASEAN semasa negara Brunei Darussalam
mempengerusikan mesyuarat Menteri-Menteri ASEAN mengenai jenayah rentas sempadan tahun ini. Yang berhormat juga menjelaskan negara ini akan terus menyokong usaha serantau dan antarabangsa ke arah memerangi jenayah rentas sempadan dengan menumpukan peluang dan cabaran yang dihadapi oleh negara-negara ASEAN dalam era pasca COVID-19. Jelasnya, AMMTC perlu mengukuhkan peringkat kerjasama dengan badan-badan sektoral dan negara-negara rakan dialog ASEAN bagi membantu usaha pemulihan semula semasa krisis COVID-19 ketika ini. I hope that the two key deliverables adopted by the MTC this year, namely the Bandar Seri Begawan Declaration on Conducting Transnational Crime Post-COVID-19 Pandemic and the ASEAN Border Cooperation Roadmap, will help us achieve the confidence and optimism needed, especially by our future generation, in order to meet the challenges of the post-COVID-19 world. On that note, I'm confident that our progress during this 15 AMTC and its related meetings will help contribute towards creating a safe, secure and conducive environment that could support ASEAN post-pandemic recovery efforts. Juga menghadiri mesyuarat ini, Tuan Yang Terutama Datuk Paduka Lim Jock Hoi, Setiausaha Agung ASEAN, mengetuai delegasi negara bagi mesyuarat ini, Datuk Paduka Awang Haji Sufyan bin Haji Sabtu, Setiausaha Tetap Keselamatan, Penguatkuasaan dan Undang-Undang di Jabatan Perdana Menteri. 3 institusi tempatan, Universiti Brunei Darussalam UBD, Universiti Islam Sultan Sharif Ali UNISA dan Universiti Teknologi Brunei UTB buat julung kalinya mengadakan majlis graduasi secara maya. Majlis adalah bagi 31 pelajar dari setiap institusi yang menamatkan program khas selama 10 bulan iaitu program antarabangsa Universiti Osaka, Halal Science, Technology and Innovation, anjuran Universiti Osaka, Jepun. Hadir Dr. Haji Azman bin Ahmad, Setiausaha Tetap Kementerian Pendidikan, Profesor Dr. Jinta Kawahara, Naib Presiden Eksekutif Pengurusan Global Universiti Osaka dan Dr. Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Rektor Universiti Islam Sultan Sharif Ali dan para perwakilan Naib Chancellor dari UBD dan UTB. Dr. Haji Azman dalam ucapannya mengongsikan program tersebut mengukuhkan kerjasama antara Universiti Osaka dan institusi pendidikan tinggi di negara ini dalam kerjasama melalui kolaborasi digital. Program bertujuan menyumbangkan ke arah penyelesaian isu-isu di rantau ASEAN dengan memfokuskan masyarakat dan budaya setiap negara di samping menjana prasarana bagi manfaat masyarakat melalui antarabangsa dan pendekatan inovatif. Sepanjang pengajian, beberapa kursus diikuti di bawah program seperti sains halal, matlamat-matlamat pembangunan mapan serta kepesatan teknologi bagi halalan Thaiban. Cabaran-cabaran yang dibawa oleh gelombang kedua COVID-19 menuntut peralihan kepada norma baharu dalam pelaksanaan program pembelajaran dan pengajaran. Ini tidak terkecuali usaha yang dilaksanakan oleh Sekolah Arab Kuala Belait melalui unit Al-Quran dan Amali Ugama yang mengadakan program Hubul Quran secara dalam talian atau online. Program tersebut mengandungi muratal Al-Quran, bacaan surah Yasin dan ratib Al-Atas yang diadakan setiap hari Khamis. Namun disebabkan oleh situasi ketika ini, ia diselajurkan dengan pembelajaran tajwid di mana guru-guru dan kaki tangan boleh meneruskan pembacaan tanpa meninggalkannya walau hanya bertugas dari rumah. Harapan saya bagi program ini supaya terus dilaksanakan sama ada secara fizikal atau secara maya ke arah warga yang celik Al-Quran, mencintai Al-Quran dan menjadikan sebagai amalan dalam kehidupan seharian. Program tersebut diharap dapat menyuci dan membersihkan jiwa seseorang daripada perkara yang tidak diingini. InsyaAllah dengan berterusannya program ini, ia secara
tidak langsung akan mengundang rahmat dan keberkatan kita ni dalam membaca itu kepada diri sendiri dan juga kepada negara, insya-Allah. Walaupun negara kita sekarang dilanda dalam pandemik COVID-19, dengan adanya program Rattle ini dapat menambahkan lagi ibadah kita kepada Allah Taala dan agar dilindungi dari segala bala dan segala penyakit yang berjangkit. 56 botol dan 288 tin minuman keras berjaya dirampas hasil dari rondaan operasi sepadu Task Force COVID-19 yang dijalankan kemarin di kawasan hutan kampung Lumapas, daerah Brunei dan Muara. Beberapa kotak berwarna hitam yang mencurigakan ditemui semasa rondaan dijalankan. Kotak-kotak tersebut disorong dan ditutupi rumput-rumput kering dipercayai taktik penyeludum untuk membawa masuk barang tegahan ke negara ini. Kesemua barang tegahan dirampas dan dibawa ke Balai Polis Kampung Air bagi siasatan awal dan diserahkan ke Jabatan Kastam dan Eksais Diraja bagi siasatan lanjut. Kementerian Hal Ehwal Agama melalui Pusat Pengajian dan Penyebaran Al-Quran MABIMS akan menganjurkan musabakah menghafaz Al-Quran beserta pemahamannya peringkat kebangsaan bagi tahun 1443 Hijrah. Penyertaan musabakah tersebut dibukakan kepada rakyat ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam atau penduduk tetap yang beragama Islam. Borang penyertaan boleh diperoleh dengan memuat turunnya di www.pppqmabims.blogspot.com dan email ke bahagian musabakah PPPQ Mabims. Penganjuran ketiga-tiga peringkat acara tersebut adalah tertakluk kepada apa jua arahan pihak-pihak yang berkenaan berkaitan penularan pandemik COVID-19 dan SOP yang dikeluarkan oleh agensi-agensi yang berkaitan. Sempena Hari Maritim Sedunia yang disambut pada 30 September 2021, pihak berkuasa maritim dan pelabuhan Brunei Darussalam MPABD dalam siaran akhbarnya memaklumkan pelancaran dua pertandingan iaitu pertandingan logo dan pertandingan melukis. Dengan tema Seafarers at the Core of Shipping's Future bertujuan untuk mengetengahkan peranan penting yang dimainkan oleh para pelaut. Syarat-syarat pertandingan boleh diperoleh di laman sesawang MPABD iaitu www.mpabd.gov.bn atau Instagram rasmi MPABD iaitu @mpa.brunei. Tarikh tutup penyertaan adalah pada 31 Oktober 2021. Pertanyaan lanjut, hubungi urus setiap pertandingan dengan menghantar email ke info@mpabd.gov.bn atau melalui WhatsApp di talian 8312809. Gara-gara melonggokkan sampah di tempat awam, sebuah syarikat dikenakan denda kompaun oleh bahagian penguatkuasaan Jabatan Bandaran Kuala Belait dan Seria. Syarikat Brightex Construction didenda RM200 setelah didapati melonggokkan sampah berupa bekas karung guni, kotak dan lain-lain di tempat awam di kawasan hadapan sebuah premis. Syarikat tersebut diberikan tempoh 7 hari untuk menjelaskannya dan jika gagal boleh didakwa di mahkamah. Jika sabit kesalahan boleh didenda RM1,000 bagi kesalahan pertama dan kesalahan seterusnya denda RM3,000 dan penjara tidak lebih 3 bulan.